Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له وهو المهتدي وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bersyukur berimam, yang bersyukur yang berbahagia dengan asmi, seterusnya pasti jadi berhubung berdoa dan berusul kawan seterusnya sidang jemaah muslimin dan muslimat yang berdoa sekalian rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi pada subuh Ahad ini 14 Jumadil Awal 1443 bersamaan 19 Desember 2019 dengan sama-sama menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita bersama-sama menunaikan solat fardu subuh berjamaah dipimpin oleh tuan imam kita dan dunia yang terpilih bersama-sama dipimpin oleh beliau dan kemudian dia mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau.
sebarang bala bencana, fitnah, sama ada fitnah mereka yang hidup maupun fitnah mereka yang telah meninggal dunia, dan lebih-lebih lagi fitnah Masih Dajjal, dan dari wabak penyakit yang berbahaya, terutamanya wabak COVID-19, yang mana mesti lagi berada di sekeliling kita yang mungkin dikatakan ada varian baru, iaitu varian Omicron, yang sebenarnya kalau melihat kepada apa yang terhasil dari kajian pakar-pakar perubatan bahawa varian Omicron ini kurang berbahaya berbanding dengan wabak COVID-19 yang asal, tetapi ianya lebih cepat merebak. Maksudnya kalau kita tidak mengikuti SOP dengan betul, kita terdedah kepada varian Omicron ini. Kita sama-sama memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan kita dijauhkan dari varian Omicron ini dan juga wabak COVID-19 ini keseluruhan. Kami tuan-tuan dan puan-puan yang berusia, warga yang berusia masih dan itulah bila dijangkiti wabak berbahaya ini lebih rapuh, kalau bahasa Inggeris saya panggil vulnerable, lebih rapuh pertahanan badan kita untuk menghadapi wabak COVID-19 ini. Dan juga musibah yang disebutkan tadi termasuklah musibah banjir, yang mana sejak semalam kita telah mendengar, telah mengetahui, melihat, mendengar dan mengetahui ada di kalangan masyarakat di sekeliling kita yang menjadi mangsa banjir, dan ada di setengah tempat mengalami kejadian tanah runtuh dan ada setengah tempat yang terputus hubungan. Jadi berkaitan dengan banjir ini ada satu hadis Nabi SAW yang menyebut, kalau setengah-setengah dia kata doa ahli hujan. Maksud ahli hujan itu bukanlah ahli hujan semua. Kalau ahli hujan semua maka lepotanlah bumi, lepotanlah tanah, tak ada air. Maksud ahli hujan ini ialah mengadakan hujan yang terlalu berlebihan ataupun yang ekstrim. Biarlah hujan itu Sohiban nafi'ah. Biarlah hujan itu hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang memberi mudarat kepada manusia dari sekeliling kita lah, kita sekalipun. Jadi hadis Nabi SAW ni saya bacakan doanya. Memang kami dulu pun dah ketika satu majlis sama dan majlis solat hajat memohon turunnya hujan, memang doa ini dizikirkan. Maksudnya sampai kita minta hujan tu, kita minta hujan yang turun itu kalau ada, janganlah berlebihan sampai jadi banjir. Biarlah itu membasahi bumi dan menyuburkan tanaman dan memberi manfaat kepada manusia dan haiwan. Kalau hujan yang berlebihan dia jadi mudarat, tanaman musnah, manusia mengalami kesusahan akibat banjir, haiwan-haiwan mungkin ada yang akan mati tenggelam. Jadi doa ni, zikir yang dizikirkan ni berbunyi begini, kalau salah betul saya. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akami wa dharabi wa butunil awdiyati wa manabit syajari. Itu doa. Jadi kita baca sama-sama. Boleh? Allahumma hawalaina
ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومدارج الشجر آمين يا رب العالمين. Nanti saya bagi doa ni kepada pengajian kita untuk disebarkan dalam grup WhatsApp masjid. Saya percaya dalam grup WhatsApp masjid kita ada grup WhatsApp di kalangan pemposo, kawan dan juga mungkin para jemaah. Jadi disebar-sebarkan supaya kita boleh amalkan benda-benda masa yang kita biasa berzikir, ya, lepas sembahyang, atau bila-bila waktu yang bersesuaian dengan itu. Kita mohon pada Rasulullah supaya, ya, kawasan kita tidak terkena banjir. Banyak kawasan saya tadi daripada Timur sampai ke sini hujan sepanjang jalan, walaupun tak lebat, tapi hujan berterusan. Hujan yang berterusan ni lah yang menjadi banjir. Kalau takat setengah jam lalu air hujan, lepas tu berhenti tak jadi apa. Tapi kalau hujan tu tak lebat, tapi daripada pagi sampai ke malam, apa jadi? Ada setengah kawasan rendah akan terkena banjir, terkena bah. Jadi dah susah air yang masuk ke rumah. Kalau kita lihat semalam tadi pun kita dapat gambar-gambar, ya, dataran mereka pun tenggelam. Ini saya cari balik rupanya senario ini dah berlaku dulu, lama dulu sebelum saya lahir lagi. Bertuan masa itu pun masih muda remaja lagi, tahun 1971 banjir besar. Tenggelam bangunan Sultan Abdul Samad. Malam tadi pun tenggelam juga rupanya. Dalam umur buat 50 tahun. Mungkinlah agaknya 50 tahun sekali jadi banjir besar. Dikatakan semua empangan di keliling Lembah Kelang sudah mencapai tahap maksimum. Kalau tak lepaskan air, nanti pecah empangan ni habis. Jadi menjadi masalah besar. Kena bahaya. Maka adalah kawasan-kawasan yang akan mengalami banjir. Jadi kita mohon kepada Rasulullah untuk keselamatan saudara-saudara kita. Mungkin ada saudara kita yang tinggal di sana dan juga di semua tempat, khususnya di tanah Melayu Malaysia. Sejahteralah mereka, jauhlah mereka daripada kesukaran akibat banjir, kan? Jadi itulah kita mohon kepada Rasulullah. Udahlah berdepan dengan wabak COVID-19, berdepan pula dengan banjir, banjir besar, kan? Jadi kita mohon kepada Rasulullah. Ya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kepada, ya, Mu-Lah ya Allah kami bertawakal, kepada Mu-Lah ya Allah tempat kami berserah, bersandar, dan kepada Mu-Lah ya Allah tempat kami kembali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat Allah, kita teruskan pengajian tafsir kita ayat 25 surah Al-Baqarah yang telah dibacakan sebentar tadi. Kita dah lepas sebahagian ini, ya, daripada wabashiril ladina amanu wa amilus shalihat, ya, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita lepas, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Kalau pada waktu ayat ini turun, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, macam kita uraikan dalam kemudian lepas, mereka ni teruk menderita dari mula memeluk agama Islam. Mereka teruk menderita. Apa yang tak mereka hadapi daripada orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu, sebut apa yang mereka tak hadapi, semua dia diseksa, diubur, diancam bunuh, ada yang mati syahid pun, dipulaukan
sehingga kebuluran apa saja, sehingga Nabi SAW sendiri pun mengalami penindasan yang sulit diukur. Kita baca dalam sirah Nabi SAW, kalau ada kuliah sirah di masjid ni, tentulah kita dah tahu apa yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat terdahulu ni ketika mereka berada di Mekah Al-Mukarramah. Kalau dalam konteks umum ayat ini, siapa-siapa yang beriman dan beramal soleh pada setiap zaman. Sebab apa? Sebab Syekh Muhammad Ali As-Sulami menyebut dalam kitabnya Tibyan fi Ulumul Quran, al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dalam ayat-ayat Al-Quran itu, lafaz dia bersifat umum, bukan semata-mata kepada untuk mereka yang ditujukan ayat ini. Bukan setakat untuk para sahabat, untuk Nabi SAW, untuk para sahabat, tapi dia menyeluruh. Walaupun ada sesetengah ayat itu memang menyebut ya ayuhan Nabi, kan? Dengan tegang Quran sebut ya ayuhan Nabi, firman Allah Taala, wahai Nabi. Bila kita tengok apa yang Allah Taala sampaikan Nabi SAW tu, begitu juga orang macam ni juga. Walaupun ayat itu pun yang mendengar Nabi SAW membaca ayat ini para sahabat pada Allah, tapi isinya relevan untuk kita sampai dalam kiamat esok. Siapa yang beriman dan para muslimin, kata Allah SWT, wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kamu gembirakan mereka. Kemudian anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagusnya untuk mereka syurga-syurga yang mengalir dan di bawahnya sungai-sungai. Ini kita dah tahu. Ini janji Allah SWT, janji gembira Allah SWT. Sebab ayat Quran ni dia dua, basyirun wa nadhir, berita gembira dan peringatan. Dua. Ayat Quran ni dua mesej daripada Allah SWT yang besar, basyir wa nadhir. Dan itu tugas Nabi SAW menyampaikan kepada manusia itu. Siapa yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, janji gembira untuk mereka ini dia. Dan kita boleh faham mafhum mukhalafah, kita boleh faham dengan mafhum yang sebalik. Orang yang tak masuk dua golongan ni tak dapatlah syurga tu, dapat lain pula. Apa yang lain tu neraka lah. Itu je. Takkan ada benda ketiga. Betul kan? Takkan ada benda ketiga. Ada syurga dan neraka, benda ketiga pula. Apa benda ketiga? Tak. Mana boleh. Allah Ta'ala sediakan dalam halaman berarti syurga dan neraka. Dua ya. Kalau tak dapat syurga, mana tempat yang akan manusia pergi? Neraka lah. Wa'iyyazubillah. Kemudian ni kita nak sambung. Ulama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Kemudian ulama setiap kali mereka diberi rezeki minha, minha ni minal jannah. Kami mereka di syurga ni, rezeki daripada syurga itu min samaratir rizqan, daripada buah-buahan sebagai rezeki dalam syurga. Macam saya sebut dah sebelum ni kan, takkan buah-buahan dia dalam syurga tu nampak benar lah syurga tu kurang mana kan. Maka kata mereka ahli syurga ni, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kata ahli syurga ini, nanti ahli syurga kan, inilah yang direzekikan kepada kami sebelum ini, waktu dunia dulu. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan dengan dia yang direzeki itu
mutasyabiha. Sama tapi hakikatnya berbeza. Sama dalam di dunia kat syurga esok pun dapat makan nasi baru. Dalam syurga esok dapat makan capati. Dalam syurga esok dapat makan mi rebus, mi rebus. Orang ni lebih kurang ya. Kalau orang cakap dengan bismillah dengan minang apa dia kurang itu faham kan? Sebut mi rebus faham tak? Mi rebus. Dan dalam dunia, dalam syurga ada yang di Bandung. Dalam syurga ada si Arab ada. Tapi hakikatnya berbeza. Apa mana berbeza? Maknanya makan banyak mana pun dalam syurga tak kena kunci manis, tak kena darah tinggi, tak kena kolesterol berlebihan, tak kena serangan jantung. Makanlah banyak mana pun. Makanlah sampai bololah. Bololah tu sampai ponek. Bololah makan. Makanlah sampai dah tak daya nak makan. Makanlah 5 pinggan pun. Satu sulu, 3 pinggan habis. Itu kata lagu. Lagu dia cakap kan, sedih dia makan sesulu lama 3 pinggan habis. Itu di syurga. Maksudnya di syurga itu makanan yang ada dalam syurga itu hakikat yang berbeza daripada makanan di alam dunia. Itu maksudnya. Sebab di dalam syurga tidak akan ada hospital. Apa Ustaz cakap ni? Betul lah. Dalam syurga tak ada hospital. Sebab apa? Dalam syurga tak ada orang sakit kau weh. Dalam syurga tak ada orang sakit. Dalam syurga tak ada hospital, tak ada ambulans, tak ada doktor, tak ada nurse. Jangan hati kau weh. Akak suka makan apa? Makan lah akak. Suka makan kuih kelamai. Ada suruh juga. Orang-orang tu kuih kelamai tu. Saya datang sini, merasa makan kuih kelamai. Boleh tahan. Okay. Kalau kena kaya sedap. Special dia dibuat, dibakar dalam batang bulu macam lomah tu. Kuih kelamai tu dia sini ada. Tempat lain pun dua-dua lah, tempat lain tu ada orang-orang tu ada dua-dua. Tapi di sini ada kuih kelamai di tepi jalan kan, kat Gunung Besar tu ada kuih kelamai. Beli makan lebih sedap pula. Tapi tak boleh nak makan suka kan, adalah had dia. Imbun musim buah durian. Masa muda-muda dulu boleh je sebiji kita punya belah tu, kita punya sebiji tu sulet. Sekarang cukup weh, tak tumbang kan, tumbang pergi hospital untuk cek darah, rupanya gula dan darah 50, ambil kau. Itu kata di dunia tu lain. Di syurga durian pun ada kat yang usah 3 akak suka durian. Ada orang suka durian, dia tak suka durian. Ada. Dia sanggup berhenti tepi jalan tu nak beli durian tu. Belah situ punya makan. Tak payah bawa balik rumah, situ pun makan tepi jalan gerai, tepi jalan tu. Bang, boleh belah tak durian ni? Saya tak beli durian ni, tak beli, dah bayar. Situ saya belah, situ saya makan. Habis situ lah. Habis dah sebiji. Tapi jaga. Kadang-kadang ada setengah orang suka durian. Di syurga esok ada durian. Rambutan, manggis, semua ada. Cakap tu. Rambai. Orang kata makan buah rambai banyak sikit pun. Dalam syurga buah rambai tu makan banyak mana pun tak ada apa. Tak ada apa. Sebab hakikatnya berbeza. Baik. Kita dah uraikan sampai dekat waktu bihi mutasyabiha. Kalau salah, saya pun tidak dapat tadi.
Baik. Betul kan? Dekat perenggan yang ketiga, Ibnu Jarir mengatakan juga yang lain punya bahawa takwil ayat ini inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Bahawa syurga sebelumnya dikatakan demikian kerana satu sama lainnya sangat mirip, sebagaimana yang dijelaskan ayat selanjutnya bahawa tubihi mutasyabiha. Betul kan? Nak cari kan? Baik. Perenggan berikutnya, Sanid Ibnu Dawud mengatakan dalam menceritakan kepada kami seorang syekh dari kalangan penduduk Al-Mazizah dari Al-Auza'i dari Yahya Ibnu Abu Kathir yang mengatakan bahawa diberikan seorang di antara penduduk syurga paling besar dibersihkan suatu di bawah pohon, lalu ia memakannya, kemudian disuguhkan lagi piring besar lainnya, diberikan lagi, dibulurkan lagi, dihidangkan lagi piring besar lainnya. Maka ia mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maka para malaikat berkata, makanlah, bentuknya memang sama tapi rasanya berbeza. Itu pandangan, satu pandangan. Ini bentuknya sama tapi rasanya berbeza. Derian, ukur derian, tapi bila rasa, boleh. Macam derian kat dunia dulu tapi lainlah rasanya. Sedap lah. Kalau ulas durian itu sonik, mantap. Kalau rebutan itu lengkap, tak berai-rai, dia sebiji ketul je. Itu satu pandangan. Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ibnu Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Amir bin Yusuf dan Yahya Ibnu Abi Kathir yang telah pernah mengatakan bahawa rerumputan syurga terdiri atas minyak za'faran, sedangkan pipi terdiri dari atas minyak kasturi. Para ahli syurga dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang menghidangkan menghidangkan itu, beraneka buah-buahan dan mereka memakannya. Kemudian dihidangkan pula kepada mereka hal yang semisal, maka berkatalah penduduk syurga kepada para pelayan, inilah yang pernah kamu hidangkan kepada kami sebelumnya. Lalu para pelayan menjawabnya, makanlah, bentuknya memang sama tetapi rasanya berbeza. Hal inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, mereka diberi buah-buahan yang serupa, tubihi mutasyabiha. Itu satu pandangan. Satu lagi pandangan, ada lebih kuat dulu. Sama je. Maknanya bentuk sama tapi rasa lain. Nasi Arab tapi rasa lain lagi sedap. Apa mesej? Mesejnya jadi kita meniaga makan, buatlah makanan itu sesedap yang mungkin supaya pelanggan akan tertarik untuk datang lagi. Jangan buat lebih kurang. Ada ni orang kita meniaga, bukan sinilah, tempat lain lah, dekat apa, dekat hutan Banan. Sup daging pun tak ada rupa sup daging. Daging hancur-hancur, potong-potong. Sepotong tu dia potong-potong digigis sampai tak ada rupa daging. Lepas tu harga mahal. Ini naik lah. Kita menipu pelanggan. Makanan dia biasa je tapi harga melampau. Maksudnya apa harga mahal sangat ni? Bang, harga barang dah mahal sekarang, bang, ayam pun dah mahal, bang. Mana boleh guna alasan tu? Kita nak berniaga ni kenalah buat sedap. Jangan untuk makan kita sedap, untuk dijual kepada orang lebih kurang. Ala kadar. Untuk kita makan sedap. Orang lain tu bukan orang kita lah. Orang lain dia berniaga, dia makan untuk dia tak apa, cicai je. Tapi untuk dihidang kepada pelanggan di kedai, itu dia buat sedap. Masa pun nak tarik orang datang lagi. Bila makan sedap, orang datang. Itu je. Ini mesej saya dapat. Saya tak langsung. Jadi kalau di syurga pun begitulah. Sebab di syurga ni kenikmatan yang khalidina fiha abada. Kenikmatan
kenikmatannya kekal selama-lamanya, tidak berakhir. Macam kita katalah the never ending story. Tak berakhir kenikmatan syurga ni. Kenikmatan syurga ni kenikmatan yang tidak berakhir. Dia ada mula tapi tiada akhir. Jadi yang tiada mula, tiada akhir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Ada makhluk Allah yang ada mula, tiada akhir. Apa dia? Alam akhirat kan? Syurga, neraka, ada tak ada akhir. Ada setengah orang Islam berpendapat syurga neraka pun akan wuyuk. Dia tak baca ayat Quran sebut khalidina fiha, apa tak baca lah. Tapi bila kata pula syurga neraka itu seperti makhluk Allah yang lain, ada awal ada akhir. Dah bacalah khalidina fiha abadan. Dalam surah Al-Bayyinah disebut kan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah sebut dalam Quran orang yang beramal soleh ni hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik manusia. Dikurniakan pada mereka syurga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Kalau ahli syurga itu kekal dalam syurga tu, takkan syurga tu ada penamatnya. Jadi syurga itu ada mula, ada mula, tiada akhir. Yang tiada mula, tiada akhir Allah Subhanahu. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala itu makhluk halus. Ini ada baru orang yang sudah mencapai nikmat Allah, diberi kekayaan, tergamak mengatakan Allah Ta'ala itu makhluk halus. Dia kata Allah Ta'ala itu makhluk halus. Dia lupa nikmat kekayaan yang diberi kepadanya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu makhluk halus, Allah Ta'ala itu bukan Tuhan. Siapa yang beri Tuhan yang beri nikmat kepada kamu? Jangan sampai satu masa Allah Ta'ala tarik nikmat dari kamu. Sekarang perbuatan kamu menyusahkan ramai orang. Saya percaya musibah banjir ini yang berat berlaku di Kuala Lumpur dan Magelang berpunca daripada benda. Sebab benda nak turun, dia turun ke semua orang. Yang buat dajjal seorang ada, yang buat maksiat seorang ada, ataupun mungkin sebagai sebilangan orang. Tapi yang menerima musibah itu semua, yang baik, yang soleh, ahli masjid, ahli surau, semua kena bala. Saya dapat tahu ada maklumat kita, ada setengah-setengah tempat yang tenggelam banjir, mereka terpaksa berlindung di rumah Allah. Kerana kebetulan rumah Allah itu agak tinggi, tak masuk air. Dengan takdir Allah, rumah Allah masjid semua ni tak masuk air. Rumah keliling masuk air dah, tenggelam dah, air sampai pah lutut. Rumah Allah masjid semua tak masuk air. Dengan izin Allah, dengan takdir Allah, berlindung mereka dalam rumah Allah, dalam masjid dan rumah Allah. Itu yang buat dajjal itu seorang, yang buat maksiat itu seorang, yang menerima musibah ni ramai orang, habis subuh. Kalau tak saudara juga tak tahu, katanya bertaubat, katanya kita tak tahu. Macam dulu dengan penyebar ajaran sesat, dipanggil oleh almarhum Datuk Mufti, dibuat satu majlis bertaubat nama dia. Dia bertaubat di hadapan mufti. Orang lama sini tak ulang, saya bukan orang sini. Saya dapat tahu dia penyebar sesat di Perak, dan disahkan, dan dia dah terlibat mengaku dia salah. Dibuat satu majlis, dia mengucap dua kalimah syahadah balik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Saya bertaubat daripada
menganut dan menyebarkan ajaran sesat ini. Baik itu. Ada si cakap aja dalam media sosial kerja menyerahlah kepada pihak pengurusi agama. Menyerah. Beritahu saya ni dah bersalah, dah cakap macam ni, saya nak bertaubat ni. Mohon Datuk mesti pimpin saya untuk bertaubat. Oh betul, dan kesungguhan. Kalau cakap dalam media sosial dia sebenarnya supaya orang nampak macam dia dah sedar, dah risau. Jadi orang belilah barang produk ni. Kalau tak, dia tu orang boycott, dia ikut bisnes. Nampak. Jadi bertaubat bukan boleh taubat sama-sama macam tu. Dalam medsos saya, dalam medsos ni, dalam WhatsApp ke kan, dalam Facebook kan, saya bertaubat. Mana mau ya? Esok-esok cerita lain lagi. Bahaya tuan. Itu berhati-hati mengeluarkan kenyataan. Bahaya tuan. Bab akidah ni jangan buat main tuan. Kalau buat fiqah tak apa, kita boleh bincang lagi tuan. Bunuh niat dia ke tak dia subuh, boleh bincang lagi. Wirid ada tak lepas solat, boleh bincang lagi. Ada yang kata ya, ada yang kata tak, apa boleh bincang lagi. Siapa nak buat, apa tak nak buat sudah. Semayang solat isyraq, ada yang kata ada, ada yang kata tak, boleh bincang lagi. Benda-benda fiqah itu bincang lagi. Tapi benar tidak boleh bincang tuan. Kalau orang yang mengatakan Tuhan itu bersifat seperti makhluk, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki, itu pun dah dia sesat. Apatah lagi kalau mengatakan Allah Ta'ala itu makhluk halus, lagi jauh sesat. Allah Ta'ala itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu takkan sama dengan apa-apa juga. Pasal dia Tuhan, kita ni makhluk. Takkan pencipta sama dengan barang yang dicipta. Itu logik akal. Wallahu a'lam. Baik, sambung lagi. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas dan Abu Aliyah sehubungan dengan ayat ini, iaitu wa hukubi mutasyabihat, yakni satu sama lain yang mirip tetapi rasanya berbeza. Ibnu Abi Hatim mengatakan hal yang semisal diriwayatkan dari Mujahid, Ar-Rabi', Ibnu Anas dan As-Suddi. Ibnu Jarir meriwayatkan mengikut sanadnya dari As-Suddi dalam kitab tafsir dari Abu Malik, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah, dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, serta dari sejumlah sahabat hubungan dengan makna firman-Nya. Mereka diberi buah-buah yang serupa, makna yang dimaksudkan ialah serupa dalam hal warna dan bentuk, tetapi tidak sama dalam hal rasa. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ikrimah mengatakan hubungan dengan makna firman yang mereka diberi buah-buahan yang serupa, ya, buah-buahan syurga mirip dengan buah-buahan di dunia. Hanya buah-buahan syurga lebih wangi dan lebih lazat, lebih enak. Jadi kita boleh faham, bukan buah-buahan syurga je. Apa ada makanan di syurga tu? Kita tengok serupa sama yang Oman tu kata orang kampung saya. Sama yang Oman masalah mak cedapi masa lemak cedapi di sana sama je. Tapi bila makan di sodap dan contoh kan, sodap cukup masuk semua dah. Orang awak makan dia masak lemak dah, tapi dia lain sikit lah. Saya rasa ada lain sikit. Dia punya rasa tu ada lain sikit, dan dia punya bentuk pun ada lain sikit. Tapi asas sama. Dia datang daripada tu kan. Rawa, Kampat, Minang tu Sumbar. Daripada Sumbar tu Sumatera Barat. Dia tak ada proses apa. Cuma Kampat tu dia kawasan dia sampai ke Pekanbaru Riau. Dia ke sana sikit. Tapi kalau sebelah barat tu Sumbar juga. Rawa pun Sumbar juga, Sumatera Barat. Minang dan Hongkong dekat. Wallahu a'lam. Baik. Sufyan Al-Thawri meriwayatkan dari Al-A'mash, dari Abu Sufyan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa tiada satu pun di dalam syurga yang menjumpai satu yang di dunia. Hanya namanya saja yang serupa. Ini pandangan lain pula. Nama sama nasi Arab tapi lain bentuk. Nama sama negeri
durian tapi lain bentuk. Tak tahu macam rupa kan. Durian di syurga tu macam rupa tak tahu lah kan. Saya tak tahu, saya tak ada pernah pergi syurga. Durian di dunia tahu lah, tajam kan. Warni jauh, bunyinya tajam, kena membelah hati. Elok nak belah buah durian tu. Dibubur, bukan dipetik, dibubur. Kalau buah hutan, kena petik. Kalau orang pandai manjik, dia petik pakai tangan dia. Itu hutan. Durian dia tak payah petik, dia bubur sendiri. Buat bodoh tengah-tengah musim durian itu, malam tu dengar berbu, malam tu juga disosah buah durian tu. Maaf kan, saya sekali cakap tak tahu kan, faham kan? Tak faham tu tak apalah, nanti saya cerita terima. Maksudnya, kalau orang yang suka durian, menurut buah durian tu, di situ dapat buah rumah, tak buah durian tu habis. Boleh-boleh durian, biji durian tu bertabur kat bawah. Dia pun suka makan durian ya. Tapi durian di syurga tak tahu macam mana rupa. Kalau ikut penangan ni, berbeza rupa dia. Tak lagi rasa dia. Nama durian. Tapi rasa dia berbeza, bentuk dia berbeza. Wallahualam. Menurut riwayat yang lain, tiada sesuatu pun di dunia sama dengan yang ada di syurga, kecuali dalam masalah dapur saja yang serupa. Ada diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui riwayat As-Sawri dan Ibnu Abi Hatim dengan hadis Abu Muawiyah. Keduanya berdua riwayat dari Al-A'mash dan Al-Hasan seperti ini. Jadi pada pandangan mereka mengatakan ya, tak ada apa pun di syurga ni yang sama di dunia, kata mereka. Tapi kalau tanya saya lah. Saya kata, orang tanya saya, Ustaz, ni budak-budak sekolah tanya, Ustaz, di syurga ada tak nasi lemak? Saya kata ada. Takkan kata tak ada pula. Cik hati pun dia suka nasi lemak. Cik hati dia nyok yang muka. Nasi lemak tak ada. Ustaz, di syurga ada tak nasi goreng Pattaya? Tak ada. Tak, kita akan jumpa syurga nasi goreng Pattaya. Nyok muka balik sekolah, nyok muka. Mak tanya apa hal balik banyak punya muka balik sekolah ni. Selalu balik sekolah muka ceria. Masa dah habis sekolah tak ada. Tadi ustaz bagi ceramah kat sekolah, dia kata dalam syurga tak ada nasi goreng Pattaya. Saya tak berapa cenderung pandangan dia. Saya cenderung pandangan apa yang ada di syurga, katanya saya lah, apa yang ada di dunia akan ada di syurga, dan apa yang tak ada di dunia pun akan ada di syurga. Itu yang betulnya, insyaAllah. Maknanya apa yang ada di dunia ni, yang kita pernah nikmati di dunia ni, akan ada di syurga. Dan apa yang kita tak pernah rasa di dunia ni pun akan ada di syurga. Maknanya kalau tuan-tuan suka makan burger bakar yang tinggi 3 tingkat tu, tuan-tuan pernah makan kan? Burger bakar tinggi tingkat tu lah, dengan dia punya keju meleleh. Kalau dunia kita makan burger tu, syurga esok ada. Tapi tak memudaratkan kita. Sedap, lazat, enak dan tak memudaratkan kita. Makanlah banyak benda pun. Itu maksud dia. Wallahualam. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam menyatakan hubungan dengan manusia temannya. Mereka diberi buah yang serupa, bahawa mereka mengenal nama-namanya sebagaimana ketika mereka di dunia. Misalnya buah apel dan buah delima bentuknya sama dengan buah apel dan buah delima ketika mereka di dunia. Lalu mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya ketika di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, yakni mereka mengenalnya kan bentuknya sama dengan air di dunia, tetapi rasanya tidak sama. Rasa tak sama tu lebih sedap lah, bukan tak sedap. Rasanya tak sama tu, maksudnya tak sama tu, tak sama dari segi kesedapannya. Tak ada kelat-kelat, tak ada pisang pun tak ada kelat-kelat lah. Walaupun di dunia ni kita makan pisang tu memang rasa kelat, tapi di syurga tak. Sedap semuanya. Apa pisang tu? Pisang memek ke, pisang berangan ke, pisang abu ke, semua
Semua sama, semua sedap makan, tak ada kelat-kelat. Semua boleh buat cekodok, semua boleh goreng, semua boleh makan saja. Pisang di dunia tak. Ada pisang makan saja je sedap. Ada setengah pisang kena goreng dulu baru sedap makan. Kan? Ada pisang dia buat cekodok baru sedap. Itu di dunia. Di syurga tak. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Jadi kita habis mengupas sedikit sebanyak. Apakah yang dikatakan kullama rizqu minha bi thamaratir rizqa qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kita faham kan? Sebab nak kita ini nikmat yang kamu di dunia, kamu yang beriman dan di permasalahan dunia ini akan nikmati nanti di dalam syurga. Seorang beriman dan beramal soleh ni kadang-kadang makannya tak cukup. Makannya tak cukup. Kan? Makannya serba ada je. Apa yang ada tu kami makan dah Ustaz. Kami tak biasa bermewah-mewah. Contoh tanyalah mu'alaf. Macam kita huraikan dalam kuliah lepas tu, mu'alaf masuk Islam kan. Hilang segala kemewahan yang ada. Dipulaukan sehingga mereka hidup menderita dalam kefakiran dan kemiskinan. Ada malam. Jadi kita orang Islam ni lah yang kena bantu mereka, kena bersama mereka. Waktu baru ni kami di PRM kami beri bantuan kepada mu'alaf. Ada seorang mu'alaf 4 orang, ibu tunggal, mu'alaf anak 4 orang, seorang berkayu. Kita beri bantuan. Jadi mu'alaf kita tengoklah Korea kita ni ada tak mu'alaf-mu'alaf yang perlu diberi bantuan. Cek tengok. Kalau ada, kita cari jalan macam mana nak salurkan bantuan kepada mu'alaf-mu'alaf. Pasal mereka tu anak Korea kita. Supaya mereka boleh menikmati makanan seperti mana kita menikmati makanan. Kalau kita boleh sarapan pagi urusan naik, mereka pun boleh menikmati sarapan pagi makan urusan naik. Bukannya mereka tu limau je. Itu mu'alaf. Macam sahabat Nabi, macam apa ni, macam seorang sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nabi SAW satu ketika duduk dengan para sahabat duduk ni. Lalu seorang pemuda berpakaian pakaiannya tambah-tambahlah. Kalau nak kata coba capik tukang tak sampai hati. Kalau sahabat Nabi yang mulia, takkan tergamak kita nak kata seorang sahabat Nabi ni ada berpakaian coba capik, tak ada ukur corang. Satu penghinaan pada para sahabat. Mereka ni sebahagian mereka ni nak tentu masuk syurga. Kita ni tak tahu lagi masuk syurga tidak. Jadi Nabi SAW berkata kepada sahabat ibu keliling ni, kalau kamu nak tengok ahli syurga, itulah pemuda itulah orang. Kenapa ya Rasulullah? Ini sahabat-sahabat yang baru mengenal Islam lah, duduk keliling Nabi. Nabi cerita lah, dia itu Mus'ab bin Umair. Dia itu asalnya pemuda yang kaya. Memang betul Mus'ab bin Umair di Mekah dulu sebelum masuk Islam, pemuda yang kaya. Kaya. Kalau sekarang ni pakai Ferrari, makan di Starbucks rendah penuh tu, makan di klub eksklusif. Tak lain lah sarapan kedai mama. Duit dalam kad ATM, this is my card. Kaya. Apa saja yang dia tak nikmati dalam kehidupan. Tapi kata Nabi SAW, dia sanggup jadi seorang yang miskin kerana menjadi pengikutku, memeluk agama ajaran yang dibawa oleh aku. Kata Nabi SAW. Sanggup berpakaian serba sederhana, tinggal kemewahan. Mus'ab bin Umair dia kata, kalau kamu meluk agama Islam, 1 sen pun kamu tak dapat daripada aku. Nyah kamu daripada rumah. Lagi teruk daripada Sabariyah Mansur. Sabariyah Mansur kena halau oleh maknya Mansur pun ada 5,000 dia bagi. Sayang
sayang. Nah, ini duit RM5,000 sayang. Keluar kau dari sini. RM5,000. RM5,000 tahun 1992 bukan RM5,000 Ayah kata Imam RM5,000 tahun 1962. Apa nilai dia sekarang? Tak, RM50,000 atau RM1,000 ke lebih dari itu. Kalau tak, takkan hotel 5 star boleh pergi main judi rumah kuda. Itu yang dipotong dalam video tu, potong masuk hidup dia potong. Ya. Sampai di hotel 3 hari. Naik beca Penang yang pergi cari rumah sewa bubuk ada. Mana? Macam mana boleh jadi jatuh RM5,000 kan? Dia potong yang judi tu dia potong. Janganlah potong yang judi tu pengajaran. Maksudnya siapa main judi dosahlah. Berasa judi itu cara untuk mengekalkan kekayaan. Dengan judi itulah orang kaya boleh jatuh miskin. Itu mesej dia. Itu dia okey tu. Mus'ab bin Umair dihalau oleh mak dia keluar dari rumah, 1 sen pun tak bagi. Semata-mata kerana dia memeluk agama Islam. Jadi mengikut Nabi SAW. Ini yang Allah Ta'ala suruh Nabi bagi khabar gembira kepada orang macam Mus'ab bin Umair ni. Hari ni kamu miskin, kamu pakai sederhana, tampal sana tampal sini, makan pun Allahu Akbar. Macam Nabi kan ikat batu di perut kerana lapar, tak ada makanan. Tu pemimpin negara tu kau kan? Kita baca kisah Nabi kan ikat batu lembut. Sahabat-sahabat dengar waktu nak rukuk sujud tu, sahabat-sahabat dengar bunyi batu tu. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa benda ni? Dengar-dengar bunyi batu bergerak. Aku ikat batu di perut. Siapa aku nak tahan lapar? Nabi pemimpin negara lapar, tak cukup makanan. Maka Allah beri khabar gembira. Tak apa, di dunia ni tak apa. Kamu tak cukup makan, tak apa. Kerana kamu beriman kepada Allah soleh. Nanti di syurga, ni kamu akan dapat. Kenapa? Ini bukan dapat di syurga. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi di syurga, nikmat itu nikmat yang kekal. Dekat dunia susah, dunia tak ada apa, sementara je. Kena COVID pun sementara je. Azabnya sementara je. Kalau Allah Ta'ala takdirkan pun menemui ajal, sama ada kita semua ataupun kita menemui kematian, itu je. Tapi kalau kita jadi ahli neraka, seksa azabnya kekal. Wal'iyazzubillah. Kita tak mahu tu. Kita nak yang inilah. Tapi di dunia ni pasti akan ada cobaan, dugaan, rintangan, cabaran, mesti ada. Allah Ta'ala tak akan bagi kita masuk syurga dengan kapet merah. Tak payah buat apa-apa nak kapet merah masuk ke syurga. Tak payah buat apa-apa di dunia ni. Tak. Ada syarat dia. Syarat dia apa? Pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Itu syarat dia. Nampak? Itu dia. Sikit sebanyak kita boleh kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang tahun depan kita akan berapa lama dah. Tahun depan kita akan sambung, kita akan teruskan kan? Ada lagi sambungan dia. Walahum fiha azwajun mutahharah. Itu sambungan dia. Satu lagi kenikmatan yang akan Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga. Walahum fiha azwajun mutahharah. Dan untuk mereka di dalamnya syurga itu isteri-isteri yang suci. InsyaAllah kita akan kupas pada kuliah kita akan datang, itu pada 16 Januari 2020. Tahun depan, bulan depan, InsyaAllah kita akan bertemu lagi membincangkan frasa seterusnya dalam ayat walahum fiha azwajun mutahharah. Untuk mereka dan syurga itu di dalamnya, dan syurga itu azwajun mutahharah, isteri-isteri yang suci bersih keadaannya. Macam lumpur suci bersih, suci bersih macam mana?
syurga tak ada cemburu kan? Tak kena yakin dalam syurga tak ada cemburu. Suami kita berapa ramai isteri pun dia berhak je, dan kita pun sama. Tapi tak bagi suami seorang aja dia panggil bidadara. Kan? Wildanun mukhalladun dalam surah Al-Insan. Wildanun mukhalladun. Wildan tu apa? Budak-budak remaja dah, budak-budak pemuda dalam syurga kan. Bidadara lah, kalau pemudi bidadari. Bidadara lah. Kita pun agak publication tu. Alah, bang, ikanan awek saya, ikanan tengok. Tak ada cemburu dah. Tak ada cemburu dah. Sekarang di dunia ya. Jangan buka mulut je. Buka mulut tidur luar. Di dunia, di syurga tak ada kan. InsyaAllah. Ini dia. Sikitlah, kita buka hint sikitlah. Walaupun fiha azwajun mutahharah. Itu satu lagi. InsyaAllah. Yang kita akan datang itu pada 16 Januari 2020. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bertemu pada tarikh yang disebutkan. InsyaAllah. Jadi itulah dia sedikit banyak kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat kongsikan pada pagi ini dan membantu bersama. Boleh kita ingat pada lebih banyak dan kita mungkin kita Rasulullah dan kita bersama-sama dan kita akan bersama kerat pada zaman dengan rahmat Allah SWT, diampunkan Allah segala dosa kita dan ya dikurniakan kehidupan yang baik di dunia dan baik di akhirat insya-Allah. Ia dijauhkan dari segala sebarang penyakit yang berbahaya dan terus insya-Allah. Dan kalau bisa pada bulan ini kasih pasal turun sebagai semua Allah SWT dan Nabi SAW dan dari perempuan dan Allah sekalian Allah SWT dan kita tangguhkan perjuangan ini dengan segala orang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rahmatan hazali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna kafiru wa adina wa na'udzuka min syururihim. Allahumma badil sya'nahum wa farid jam'uhum wa syaqqi kalimatuhum wa zalzil aqdamahum wa sallim kama bi kilami ya qahhar ya jabbar ya hakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inzil kitab wa yabdil sahabah wa hasan ta'izim wa rasulana alaikum wa alaikum sallallahu alaihi wa Rabbana zidna ilman kama yaqra'una Allah wa rafa'ana al-bala wal waba wa sabirna wal bala wal fitan ma zara bina wa mawdan an-dunya hadha qasra asal lana amma bifadlika wa bika wa bika wa rabbana min asal mawzun ya arhamar rahimin. Allah inna na'udzuka min al-ba's wa min al-muzal fi al-asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alayka tawakkalna wa ilayka al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salli wa manna wa fana wa amanna lillahi yawmil mubarak. Min syarri jamalika wal barakati kesalahan ta'ala ya maula al-qulub wa qihas wa ta'ala samaa'u wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu tawakkalu billahi tawfiq.